Assalamualaikum dan salam sejahtera cikgu ucapkan. Hari ini kita akan belajar Bahasa Melayu tahun 2. Tajuk kita pada hari ini ialah kata hubung. Cikgu harap kamu telah bersedia dengan buku teks Bahasa Melayu muka surat 54 dan buku aktiviti Bahasa Melayu muka surat 64. Kata hubung. Kata hubung ialah perkataan yang menggabungkan dua atau lebih binaan ayat tunggal. Maksudnya kita perlu menggunakan kata hubung untuk cantumkan dua atau lebih ayat tunggal menjadi ayat majmuk. Okey, contoh kata hubung. Dan, lalu, atau, sambil, tetapi, kerana, supaya. Ini ialah contoh kata hubung yang akan kita belajar pada hari ini. Kata hubung dan. Kata hubung dan untuk menggabungkan dua unsur yang setara atau sama. Mari kita lihat contoh. Ali makan nasi. Abu makan nasi. Kedua-dua ini ialah ayat tunggal yang mengandungi maksud yang sama, iaitu kedua-duanya makan nasi. Untuk menggabungkan kedua-dua ayat tunggal ini, kita gunakan kata hubung dan. Jadi, ayat majmuk yang terhasil ialah Ali dan Abu makan nasi. Seterusnya ialah lalu. Lalu menggabungkan dua perbuatan yang dilakukan berturut-turut. Maksud dia, kita lakukan satu perbuatan, habis saja perbuatan tu kita terus buat satu perbuatan yang lain. Contohnya, Amin mengambil bola. Amin membaling bola kepada Halim. Kedua-dua ayat tunggal ini ialah perbuatan yang dilakukan secara berturutan. Apabila digabungkan menggunakan kata hubung lalu, ayat akan menjadi Amin mengambil bola, lalu membaling kepada Halim. Seterusnya, atau digunakan untuk menunjukkan pilihan atau perbandingan. Mari kita lihat contohnya. Kamu hendak minum air teh? Kamu hendak minum air kopi? Apabila ada dua benda yang berlainan yang perlu dibuat pilihan atau perbandingan seperti ini, kita menggunakan kata hubung atau. Jadi, ayat yang terhasil, kamu hendak minum teh atau kopi? Seterusnya, sambil. Menunjukkan perbuatan lain yang dilakukan bersama perbuatan utama. Maksudnya, ada dua perbuatan yang dilakukan dalam masa yang sama. Mari kita lihat contoh. Abang membaca buku.
Abang mendengar radio. Dalam masa yang sama, abang membaca buku, abang juga mendengar radio. Jadi ayat yang terhasil perlulah menggunakan kata hubung sambil. Ayatnya, abang membaca buku sambil mendengar radio. Okey, seterusnya kata hubung tetapi. Tetapi kita gunakan untuk menggabungkan ayat dengan ayat lain yang berlawanan maksud. Contohnya, kakak pandai menyanyi. Kakak tidak pandai menari. Apabila kedua-dua ayat tunggal ini hendak digabungkan, tetapi maksudnya berlainan, jadi kata hubung tetapi perlu digunakan. Ayat yang terhasil, kakak pandai menyanyi tetapi tidak pandai menari. Sekarang, kata hubung kerana. Kata hubung kerana digunakan untuk menunjukkan alasan atau sebab. Contoh ayat, adik menangis. Adik terjatuh. Untuk menghubungkan kedua-dua ayat ini, kita gunakan kata hubung kerana. Adik menangis kerana terjatuh. Akhir sekali ialah kata hubung supaya. Kata hubung supaya menunjukkan tujuan perbuatan. Contoh ayat, makan ubat ini. Kamu akan cepat sembuh. Untuk gabungkan kedua-dua ayat tunggal ini, kita perlu gunakan kata hubung supaya. Contoh ayat, makan ubat ini supaya kamu cepat sembuh. Okey, sekarang kamu boleh rujuk buku teks Bahasa Melayu muka surat 54. Ikut cikgu baca petikan di dalam buku teks ini. Cantik dan sihat. Hana ditemani oleh ayahnya ke klinik pergigian Dr. Huda untuk membuat pemeriksaan gigi. Hana keluar dari kereta lalu berjalan bersama dengan ayahnya ke klinik. Mereka berjalan sambil berbual-bual. Okey, di manakah terletaknya kata hubung di dalam cerita yang telah kita baca tadi, murid-murid? Ya, yang ditulis dengan warna merah. Mari kita sambung bacaan kita. Doktor memeriksa gigi Hana di dalam bilik rawatan. Ayahnya menunggu di luar bilik rawatan sambil membaca surat khabar. Di situ diletakkan kata hubung sambil. Kerana semasa ayahnya menunggu Hana di luar, pada masa yang sama dia membaca surat khabar. Ini contoh ayat yang menggunakan kata hubung. Ikut cikgu baca. Gigi Hana bersih.
Gigi Hana cantik. Gigi Hana bersih dan cantik. Penggunaan kata hubung dan di situ kerana ayat tunggal yang digunakan ialah setara atau ada persamaan. Ayat yang kedua, doktor memuji Hana. Hana menjaga giginya dengan baik. Kita perlu menggunakan kata hubung kerana. Kenapa kita perlu menggunakan kata hubung kerana, murid-murid? Kerana menunjukkan alasan atau sebab. Doktor memuji Hana kerana menjaga giginya dengan baik. Tahniah kerana kamu telah berjaya mempelajari tajuk kita pada hari ini, iaitu kata hubung. Kamu boleh ulang semula video ini berulang kali jika kurang faham. Jangan lupa siapkan latihan yang cikgu beri. Selamat belajar!